Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, untuk Maki 320 ni kita akan menjalankan eksperimen yang berkaitan dengan plumbum extraction daripada sampel tumbuh-tumbuhan. Antara sampel yang telah kita dah decide untuk amal ini ialah seperti sawi, kangkung, pegaga, lettuce, bayam dan juga kobis. Okey, so dia punya general objection atau objektif ialah untuk memahami macam mana dia punya toksik yang ada daripada tumbuhan tersebut hasil daripada pendedahan kepada fertilizer daripada baja dan juga racun serangga yang mempengaruhi keseluruhan tumbuhan. Okey, so dia punya spesifik objektif ialah untuk extract plumbum daripada sampel tumbuhan tu menggunakan spectrophotometer atomic absorption, itu AAS. Okey, so dia punya materials dan juga sampel yang akan kita gunakan, apa yang kita tekankan dalam amal ini yang akan kita buat sekejap lagi ialah berkenaan dengan tumbuhan yang kita sampel yang kita ambil ini merupakan tumbuhan dan di mana ianya merupakan ditanam di atas tanah. So persekitaran kawasan penanaman tersebut banyak terdedah kepada isu-isu pencemaran, terutamanya yang berkaitan dengan pembajaan dan juga terdedah kepada bahan-bahan kimia yang hasil daripada proses pembajaan dan juga meracunkan serangga. Okey, proses menggunakan racun serangga yang boleh menyebabkan kawasan ataupun tanah sekitar kawasan penanaman tersebut boleh menyebabkan level chemicals tu meningkat. Dan mali yang akan dilakukan sebentar saja, jadi akan melibatkan kita nak tengok level plumbum yang ada dalam selected vegetables yang kita dah pilih. Okey, ini merupakan sampel tumbuhan yang akan kita gunakan nanti, iaitu satunya ialah sampel sayur lobak, seterusnya sampel kangkung, seterusnya pegaga, sampel yang keempat sampel kubis, yang kelima lettuce, okey, atau dengan bahasa Melayunya ialah salad, dan seterusnya yang terakhir ialah bayam. Untuk makluman semua, sampel-sampel ni telah pun dikeringkan dengan menggunakan incubator binder dengan suhu 67 darjah Celsius selama lebih kurang 3 jam. Okay, so depends kepada jenis tumbuhan yang kita pilih. Kalau macam lobak, okay, so kalau yang sampel tu kita ambil yang sekali dengan dia punya batang, so masa untuk kita keringkan agak panjang berbanding dengan sampel yang ada daun sahaja ataupun dia punya batang halus. Okay, so begitu juga dengan kubis. Okey, kubis pun mengambil masa yang lama untuk dikeringkan dan dalam tempoh 3 jam lebih, sebab ia masih lagi mengandungi air. Okey, sebab apa tujuannya untuk kita keringkan? Sebab kita akan proses seterusnya lepas pengiringan ialah kita akan jadikan ia ashing, ataupun dengan kata lain kita akan mengabukannya dengan menggunakan furnace. Okey, so seterusnya kita pergi kepada radas ataupun equipment yang akan kita gunakan untuk melaksanakan amal ini. Yang pertama kita memerlukan electronic balance. Okey, so yang ni untuk kita timbang. Okey, sebab tadi kita dah tengok dia punya sampel yang telah kita keringkan, so kita akan timbang dalam makuk pijat crucible froseling ni. Okey, sebanyak 1 gram. Okey, so sampel tadi tu kita akan masukkan dalam ni, kita akan timbang. Okey, kita akan timbang atas penimbang. Okey, kita akan on untuk kita ambil sampel tu sebanyak 1 gram sahaja.
setiap sampel 1 gram. Okey, untuk triplicate ke duplicate ke, setiap satu crucible akan kita ambil sampel sebanyak 1 gram sahaja. So dekat sini kita tengok 0.00 tu kira dah available lah untuk kita timbang sebanyak 1 gram sahaja. Okey, dia punya accuracy. Untuk triplicate ataupun duplicate boleh depends pada method lah. Okey, so masukkan dalam mangkuk pijat sebanyak 1 gram yang sebelum kita masukkan dalam furnace. Okey, selepas keluar daripada furnace kita dah tak timbang lagi dah. Okey. Okey, so yang ni crucible, porcelain crucibles mengikut berapa yang you nak guna. Dan seterusnya kita menggunakan hot plate. Okey, kita menggunakan hot plate yang mana kita akan panaskan nanti sampel tu untuk proses yang seterusnya sebelum kita masukkan test dengan menggunakan AAS. Okay, dan kita akan menggunakan chemicals iaitu acid nitric. Okay, acid nitric. Dan kita akan tapis. Okay, selepas kita dah, maknanya crucible ni kita akan masukkan acid nitric. Okay, mengikut dia punya 10 ml dan sebagainya, mengikut method sehingga dianya ada sehingga separuh dia kering tu kita boleh stop heating, and then kita tambahkan acid nitric untuk yang last tu, and then masukkan dalam volumetric flask. So volumetric flask ni dalam 25 ml. Okey, masukkan sampel yang ada dalam ni sekali dengan acid nitric tu. Okey, masukkan dalam ni dengan menggunakan filter paper. Okey, dengan menggunakan filter paper. So filter paper ni kalau katakan you guna yang kecil, okey, 25 ml, so make sure filter paper pun ada saiz dia dengan dia punya funnel supaya dia tak akan jatuh. Bila funnel tu besar daripada volumetric flask, boleh menyebabkan pecah sebab terjatuh dan sebagainya. Okay, so make sure dia punya filter paper pun sama dengan funnel yang akan kita gunakan untuk filter acid nitric dan juga sampel tadilah dalam ni. Okay, bila kita filter, penuhkan ataupun top up sehingga level, nampak tak? Okay, sehingga level ni. Okay, top up dengan deionize sebab kita akan menggunakan test dia punya sampel dengan AAS. So AAS sangat sensitif dan ini akan menggunakan deionize sahaja. Okay, so yang last sebab kita nak simpan dulu, bergantung kepada kekosongan ataupun AAS tu. Kalau lama sangat kita nak masih boleh pakai lagi lah bila kita store dalam Falcon tube. Okay, so ini adalah last step untuk sebelum kita run AAS. Mengeringkan sampel dengan menggunakan incubator Mermet. Ni Mermet ni dia punya brand lah. Okay, so sekarang ni incubator ni akan diset kepada 65 darjah Celsius. Okay, so cara nak setting dia sekarang ni yang kat sini kita on. Okay, so macam ni kita off. Okay, so bila kita nak on, kita akan tekan je. So kipas dia tengah tunggu kipas dia akan berpusing. Alright, so bila kita nak set, kita set, and then kita kena adjust dia punya button ni. Okay, so kita nak suhu berapa. Okay, tengok pada space sample yang kita ada. Kalau katakan semua daun, kita boleh je nak buat dalam 37, 40. So depends pada sampel. So kalau tadi macam yang ada kalau nak ambil sampel sekali dengan batang macam lobak ni, batang dia sedikit macam berair lah kan. So kita up. Okay, up dia punya suhu kepada 60 dan ke atas lah. Okay, kurang daripada 100 sebab kita tak overnight kan, dalam 3 hingga 4 jam macam tu. Okay,
So bila dah cukup dia punya suhu dekat sini, kita boleh masukkan dia punya sampel. Okey, so menggunakan bekas yang sesuai ya. Sebab kalau masukkan ni dia masih tak panas lagi ya. Kita boleh masukkan terus. Kita boleh masukkan terus dia punya sampel. Sebab masa ni tak panas lagi. Okey, lepas ni bila nak keluarkan, okey, so kita susun ikut rak yang ada kat situ. Dan saiz tray tu pun nak kena sesuai lah. Jangan terlampau besar. Dan kalau kecil boleh penuhkan dalam 2 tray. Okey, so untuk jimat dia punya space, dan kita punya proses pengeringan pun cepat lah. Okey, so bila dah settle semua, tutup dan kita tengok kita, suhu tu dah naik. Dan kita kena check dalam 2 jam sekali. Tengok dia punya proses pengeringan tu macam mana. Okay, kalau nampak betul-betul dah kering, boleh keluarkan dan tambah lagi. Boleh masukkan lagi yang sampel yang baki tu lah. Okay, so sekarang sampel kita dah kering. Okay, dah cukup dia punya masa. So make sure you all pakai glove kain yang tebal ni. Sebab 60-70 darjah Celsius dah lebih daripada 40 tu dah rasa panas tu. Bila nak keluarkan, pastikan awak semua menggunakan glove kain yang tebal dan angkat keluar dia punya sampel dengan berhati-hati supaya tidak berlaku tumpahan satu dan bekas ni terjatuh dekat awak punya kaki. Okey, so sebab tray ni agak tebal sikit dan juga berat. Okey, so kita dah boleh keluarkan sampel, dan bila dah habis sampel, oven ni incubator ni dah boleh ditutup. So sebelum tutup, pastikan dia punya suhu diturunkan kepada suhu yang paling rendah lah. Okay, make sure suhu tu dah turun, kemudian dah boleh tutup dia punya button lah. Okay, sekarang ni kita ke step yang seterusnya, iaitu step sebelum kita masukkan sampel yang telah dikeringkan tadi. Okay, tadi kita dah keluarkan daripada oven. Okay, so kita dah sejukkan dan kemudian kita akan hancur-hancurkan. Bukanlah sebab kalau nak cukup 1 gram, okay, mustahil kan kita dengan crucible ni. Untuk 1 gram kita letak semua sekali macam ni kan. So kita hancurkan satu persatu. Tak adalah macam selai-selai je. So boleh lah macam kita buat penghancuran maknanya lebih kecil daripada yang asal tadi lah. Okay, so bila dah hancurkan macam ni, senang untuk kita masukkan dalam crucible porcelain tu. Okay, dalam mangkuk pija tu.